Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Ya, untuk topik yang seterusnya pada malam ini, sebab satu topik yang biasa anda kena ataupun kawan anda kena, tapi mereka tak tahu apa nak buat, mungkin kita boleh bantu. Kita nak cerita tentang spinal stenosis ataupun spondylosis, ataupun setengah orang kata cervical spondylosis. Kita nak fokus kepada leher sebab ramai orang yang kena leher. Dulu saya pernah cerita tentang slip disc yang belakang kat bawah di lambar vertebra tu. Sekarang kita cerita tentang cervical, bahagian leher ni. Tu tolong tekan share dahulu. Kalau sudi tekan love dan like. Himpitan saraf di bahagian leher kita dan selalunya berlaku antara C5, C6, C7. Semuanya ada cervical vertebra ni ada lebih kurang 7. Ya, nombor 1, nombor 2 tu special. Dia tu macam pemegang otak ataupun tengkorak kita. Walaupun kecil tulangnya, tapi dia tu macam liver. Dia cantik jaga kita punya pergerakan kepala kita ni. Tapi yang di bawah tu C3, C4, C5, C6, C7 tu selalunya berlaku masalah. Terutamanya kalau selalunya you ada accident ke ataupun orang panggil whiplash, naik kereta. Katakan you pakai tali pinggang tu, tali keledar tu kan, lepas tu bila break ataupun hempap ke kepala you pergi ke depan ke belakang macam tu pun, walaupun you tidak pengsan apa-apa, berhati-hati boleh mengubah posisi you punya vertebra. Tapi itu yang lebih serius, yang selalunya dikendalikan oleh doktor. Tapi yang biasa-biasa ni, yang you tak pernah jatuh, you tak pernah pengsan, you tak pernah buat benda-benda yang serius-serius, tak pernah angkat berat apa-apa pun, tak ada orang ketuk belakang dan sebagainya pun masih boleh bermasalah. Dan selalunya anda akan mendapat gejala-gejala seperti ada spondylosis. Okey, spondylosis ni maksudnya spondi tu maksudnya you punya spine. Okey, losis tu maksudnya dia ada degeneration, maksudnya ada tulang-tulang ni yang dah mula nak reput-reput ataupun dah mula macam orang panggil dah jadi tua tulang tu. Faham tak? Bukan reput patah-patah rapuh-rapuh macam tu tak, tapi dah mula oosis. Oosis tu maksudnya dia macam ada proses, ada tulang-tulang, ada spur-spur, dan yang penting sekali dia berlaku di antara vertebra ke vertebra ni kan, macam tu. Di antara disc tu pelapik dia tu dah mula, saya kata dah menipis. Dah mula jadi macam proses degenerasi dia. So degeneration adalah merupakan satu daripada penyebab utama kenapa saraf saraf tunjang tu boleh tertekan. Mengikut keadaan di kiri, maka tangan kiri nanti akan merasa kebas, merasa sakit. Kalau ke kanan, dia akan merasa bila dia tertekan ke kanan tu, dia menghimpit ke kanan tu, rasa semut-semut, kadang-kadang sampai lemah, tak boleh angkat. Tu dah mula serius tu kan. Tekan terus sampai rasa macam dah orang panggil macam ada stroke. Itu bahayalah. Tapi selalunya orang sampai sakit belakang ataupun sakit bahu, ataupun dia panggil occipital headache. Dia sakit belah belakang ni macam nak pecah kepala, dia kata. Itu orang panggil ada herniation, maksudnya disc tu dah mula menekan. Okey, satu lagi, disc tu dia boleh kembang, dia boleh macam balloon, dia boleh bulging, dia kembung kat situ. Okey, kawasan kanan atau kiri atau depan atau belakang. Okey, lepas tu dia ada konsep herniation. Herniation tu dia macam keluar macam tu, dia keluar macam tu. Okey, so dia keluar ni. So dia herniate, dia keluar tu. Nampak? Okey, so kalau dia keluar antara dua tulang, lepas tu dia keluar macam tu. Okey, tempat tu pun boleh menekan juga. Dan seterusnya, dia boleh terlalu menipis sangat sampaikan pelapik tu dah tak ada lagi dah, tulang-tulang cartilage tu, maka dia boleh bergeseran. Itu pun menyebabkan himpit, terhimpit you punya saraf. Dan akhir sekali ialah selalunya ada kalsium yang deposit kat situ, melekat-lekat kat situ. Dia tumbuh macam paku-paku sikit kat situ. Di spur-spur tu selalunya orang kata heel spur kan kat bawah, tapi yang paling kita lupa selalunya berlaku ke bahagian cervical. Baik, ramai orang kalau you tengok buku-buku medical, dia mengatakan disebabkan oleh masalah masalah faktor umur.
Faham tak? Faktor inilah penuaan. Tapi sebenarnya tak. Saya dah dapat tahu kebanyakan 80% daripada masalah ada stenosis ni adalah disebabkan ada spinal torsion. Torsion tu maksudnya ada mechanical pergerakan yang tak sesuai dan dia kadang-kadang tidak membantu peredaran cervical punya spinal cord tu, sehingga kan dia menjadikan tempat tu macam ada perbezaan pergerakan. Contoh, kalau you sepatutnya kepala macam tu dan you punya C shape ni, faham tak? You punya belakang ni belakang ni kan dia curve macam tu. Faham tak? Kalau you tengok macam tu, curve saya macam tu kan, curve. Okey? Tapi lama kelamaan dia curve dah kurang, dia jadi straight macam bambu spine tu, lepas tu dia jadi ke belakang macam tu pula. Okey, patutnya macam tu design dia, C shape macam tu, tapi dia jadi straight, lama-lama kelamaan jadi macam tu. Okey, kenapa taknya? Sebab you tengok, kalau saya tunduk selalu, nampak tunduk menulis atau membaca ataupun buat kerja ataupun dengan komputer lah, dengan anak lah, dengan masak lah, dengan apa semua, kita selalunya macam ni, betul tak? So bila kita macam ni, jadi sepatutnya kita punya C shape ni, dia kalau saya you nampak saya macam ni sekarang, dia patut macam tu cervical ni, tapi dia jadi macam ni pula. Sebab apa? Sebab kita selalu tunduk. Nampak tu? Tunduk tu. Jadi bengkok tu, C shape tu dah jadi reverse. Itu adalah punca utama kenapa kita tanpa ada aksiden, tanpa ada trauma, boleh menyebabkan sakit sangat bahagian tu. Kenapa tak sakit? You tahulah, pernah tak sakit gigi kan? Kadang-kadang lubang tu tak lebih kecil pada semut pun, tetapi dia punya sakit tu kalau dia kena saraf, you bayangkan ni dia punya line tu besar ni kat cervical punya tu. Sebab apa? Dia nak cover bahagian tangan kita sampai jari kita semua ni. Ambil katakan C6 tu maksudnya cervical 6 punya nerve dia kalau terhimpit. Ni 1-2 jari ni, okey, jari besar ni, ibu jari dengan jari kedua ni dah mula tak rasa apa pun, kadang-kadang kebas, semut-semut dan tak boleh nak pinch pun. Nak cubit-cubit dah tak boleh. Kalau kena C7, kalau namanya C7 tu, okey, so yang tengah-tengah ni, jari ibu jari besar ni dah mula tak rasa apa. Okey. Kalau C7 ke bawah tu sampai C8 tu dah mula jari kelingking kecil ni sampai yang jari manis semua dah tak manis lagi dah. Sebab apa? Dah tak boleh, tak rasa apa. Nak bawa kereta tak boleh, nak pakai baju tak boleh. Jangan main. Lepas tu sakit atas bahu ni. Okey, bisa sangat rasa. Okey, rasa macam lenguh je, macam nak kena urut je. Lepas tu dia naik kat leher ni tegang. Kalau orang yang blood pressure tu dia pening kepala. Aku ni sebabkan darah tinggi ke ataupun masalah himpitan saraf ni. Lepas tu dia punya sakit tu hospital tu belakang kat kepala ni macam nak pecah kepala, dia kata. So kes-kes macam ni memang mengganggu harian ataupun kerja-kerja you harian. Memang you rasa tak sedap betul. Okey, so selain daripada kebas-kebas ni, ada orang rasa macam bisa sangat, ada setengah orang sampai rasa tajam sangat, ada setengah orang sampai bangun tidur pun ataupun tak boleh tidur pun. Okey. Baiklah, salah satu lagi sebabnya ialah ada orang kata masalah osteoarthritis. Macam ada inflammation pula kat situ. Tapi ni semua agak salah. Pendapat expert sekarang mengatakan dia tidak semestinya menyebabkan faktor umur menyebabkan masalah ni. Bila-bila masa you masih umur 30-an, 40-an pun dah boleh kena. Okey. Yang penting ialah jangan you keliru tentang blood pressure, nak kena dibetulkan dahulu. Okey, nak kena diasingkan masalah blood pressure. Dan satu lagi, selalu orang confuse masalah apa? Masalah ada lari tak tulang tu. Okey. Sebab kalau dah pernah accident semua tu, tolong check dahulu, takut ada fracture. Okey. Baik, lain pada tu, ada satu lagi vitamin K2 yang orang tak sedar. Kalau tak cukup dalam badan kita, vitamin, mineral semua ni jangan main. Boleh menyebabkan berlakunya calcification yang tak pasal-pasal. Sepatutnya tak ada kalsium kat situ, dia boleh lekat kalsium kat situ. Okey. Jadi ada vitamin dan mineral, terutama sekali saya kata tadi vitamin K2 harus kita hati-hati. Dan bagi mereka yang dah buang gallbladder,
atau buang gallbladder, you dah buang hempedu, kemungkinan ada kaitannya juga. Kalau tak tahu apa sebab lain, cuba cek. Mungkin you terlalu banyak makan benda yang berlemak-lemak, padahal you tak boleh makan sangat lagi dah. Sebab apa? Hempedu you dah tak ada, jadi you punya bile, tahu bile kan? Jadi bile punya enzim ni dah tak cukup, jadi you tak boleh absorb bahan-bahan yang berdasarkan daripada lemak. Okey. Baik, satu lagi bagi mereka yang juga ada muscle weakness, lemah aja di tangan tu semua tu, yang ni you kena pergi cek, buat MRI atau buat CT scan dahulu, make sure tidak ada himpitan yang lebih serius daripada yang saya cerita malam ni. Serius maksudnya sampai dah tak boleh buat kerja apa, tangan tu memang dah functionless. Yang tu berarti dia dah mula tekan teruk sangat. Okey. Kalau takat-takat sekejap datang sekejap pergi tu, masih ada chance kita buat sesuatu yang saya akan cerita sekejap lagi. Setengah orang kalau sampai dia nafas pun rasa susah juga disebabkan ada nerve yang terlibat, walaupun dia C3, 4, 5, 6, 7 tu, tapi kadang-kadang kalau you ada kaitan dengan masalah hempedu tadi, paru-paru kita pun rasa macam sesak, padahal bukan masalah paru-paru pun. Ada juga mereka yang sebabkan doktor selalu bagi nanti NSAID ataupun non-steroidal anti-inflammatory drug. Maksudnya dia bagi ubat yang banyak-banyak seperti Voltaren lah, bagi Ponstan tak sangat. Bagi Akoxia, pernah dengar tak? Feldin, apa lagi Simflex. Ubat-ubat NSAID ni memang dia terpaksa bagi sebab you komplain sakit, tetapi yang ni juga boleh melibatkan ada banyak lagi masalah lain. Sambil you makan dah 2-3 tahun tu, kalau terlalu panjang, lama sangat, you boleh dapat cardiovascular problem, jantung punya masalah, ada masalah pendengaran pun dah mula kurang, ada masalah gastric ulcer, boleh bleeding dalam you punya stomach, buah pinggang you boleh rosak dan boleh meningkatkan you punya blood pressure pun. Dan heran juga, ubat-ubat yang hilang sakit ni, pembunuh sakit ni, painkiller ni, boleh menyebabkan cartilage you pun boleh jadi lebih nipis dari semasa ke semasa. So siapa yang makan muscle relaxant pun jangan terlalu acah sangat dengar apa yang saya cerita malam ni, betulkan apa yang boleh dibetulkan, baru kita tengok apa yang doktor harus buat. Ada orang sampai bagi ubat antidepressant sebab orang yang dalam keadaan macam ni sebenarnya dia sampai murung. Ada orang sampai kalau naik ke kepala tu, doktor sampai bagi ubat anti-seizure, lawan sawan pun ada. Of course kalau sakit yang teruk-teruk, doktor akan bagi morfin pun. Okey. Dan jaga baik. Bila kepala kita ke depan selalu, kan saya kata tadi, punca utama bukan sangat pasal aksiden, bukan sangat pasal proses penuaan, tapi proses permodernan. Bila lagi moden, lagi ramai orang kena macam ni. Jadi student dah mula ada sakit-sakit macam ni, orang yang buat master, orang yang nak buat PhD sampai gila-gila 4-5 tahun tu belajar, dah dapat sertifikat, dah dapat pegang dia punya scroll tu, aku dapat PhD, dia punya ni dah tak boleh bergerak lagi, tangan dah mula. Sebab apa? Dah terlalu banyak sangat tunduk kepala ni. Okey. You kena ingat, sekali kita tunduk lebih kurang 1 inci je ke depan, ni kalau ni 1 inci je ke depan, dia punya berat ni, kepala kita tu dah menekan ke bahagian kita punya vertebra tu sebanyak 2 kali ganda. Okey, contoh kalau saya straight up that means parasnya sama dengan belakang macam ni, so dia punya tekanan tu katakan sekali ganda. So kalau saya tunduk macam tu lebih kurang 1 inci ke depan, dia jadi 2 kali ganda. You bayangkan kalau you tunduk just 2 inci ke depan lagi, dia dah jadi lebih kurang 3 kali ganda. Beratnya ke atas tekanan kepada vertebra ni, tulang leher kita. Bayangkan kalau kita tunduk macam tu selalu kan tak buat kerja, dan setengah orang bila tulis tu dia mengiring kepala macam tu, betul tak? Begitu. Ada setengah orang begini. Tak tahulah kepala dia sengit sana sengit sini. Sengit tu dalam masa sejam tak apa, berjam-jam kadang-kadang lupa. Itu tak kira tidur macam mana lagi kan. Jadi keadaan posisi vertebra kita inilah penyebab utama kenapa orang dapat himpitan saraf, ataupun dalam bahasa sains dia panggil cervical spondylosis. Faham? Baiklah, kita habiskan dengan apa yang you perlu buat.
Yang penting ialah kita kena belajar sedikit tentang ilmu chiropractic. Bukanlah kita jadi chiropractitioner, tapi kita kena tahu ada tempatnya untuk chiropractic. Chiropractic ni kan orang yang pakar membetulkan alignment dan saraf-saraf ni. You pernah dengar tak orang yang pergi tarik betul buat macam tu? Ni bukan kedai mamak gunting rambut punya tau. Ni professional punya. Dia tahu kat mana dia nak tekan tulang tu, lepas tu dia cari-cari dia macam tu, okey? Sebab tu kalau you tengok orang pakar-pakar ni tak sampai 5 minit dia buat macam tu kan. Tapi dia carilah. Dia cari betul-betul, dia tahu apa saraf mana dia nak mainkan dan nak dibetulkan, dan dia juga kuat dengan fizioterapi. So chiropractic dengan fizioterapi memainkan peranan yang paling utama. Lepas tu dia akan ajar you. Contoh bila balik kat rumah apa nak buat. Tak bolehlah nak kena duduk dengan dia. Nombor satu mahal. Nombor dua dia pun takkan nak jaga you seorang je kan. Tapi dia tu bila you buat dengan betul dan dia kenal tempat yang betul dan you belum lagi serius, macam magic, you rasa lega je. Tapi bila you balik ke rumah nak kena betulkan. Contoh, saya nak share dengan you apa yang you perlu buat. Satu dipanggil shoulder squeeze. Bagi mereka, anak-anak kita yang muda-muda dah mula tunduk, kadang-kadang budak umur 4-5 tahun pun asyik tengok iPad je tu, tengoklah. Tak sampai umur 25 besok dah ada sakit-sakit macam ada orang tua-tua dah. So, number one is you just go up macam tu dan you squeeze your back. You punya tulang selangka ni, tulang selangka, orang panggil apa ni? Scapula, sorry. Tulang scapula ni belakang ni, wing kita kan ada wing kat belakang ni. So, you macam tu, you squeeze. You go back your hand macam tu, tolak ke belakang. You punya siku tolak ke belakang macam tu, jadi dada ke depan, you squeeze ke dalam macam tu, tarik dia macam tu. Maksudnya kalau bayangkan ni kita punya sayap belakang tu, kat scapula tu, biar dia masuk ke dalam macam tu. Sekarang kan bila kita tunduk, rembat kita tunduk, dia naik macam tu kan, kita nak tarik dia macam tu. Okey, macam tu, tarik macam tu. Bukan ke atas macam tu, salah. Ni bawah, biar bawah ke belakang dan ke dalam. Macam tu, okey. Boleh nampak ke? Tarik belakang ke bawah, tekan dia ke dalam macam tu, okey. So that's number one. Number two, you punya chin ni, you punya dagu ni tarik ke dalam. Boleh tak? Ni ke depan, tarik ke dalam macam tu. Dalam bukan dalam ke bawah, dalam ke atas ke apa-apa, dalam straight. Macam tolak ke belakang kalau ada dinding tu. Tolak ke belakang macam tu, okey. So, boleh? Okey, itu satu. Lepas tu, bila you dah boleh buat macam tu, you buat lagi sekali, tengok ni. Tarik ke belakang. Ni you punya dagu tu. Cuba buat betul. Tu betul. Okey, lepas tu tarik ke belakang. Lepas tu langut dia. Langut dia sampai ke belakang macam tu. Boleh? Lagi sekali, tengok. Straight, tengok depan. Tarik ke belakang. Dan tengok ke atas. Nombor dua. Nombor tiga. Tarik ke belakang juga, dagu tu masuk ke dalam, bukan ke bawah, bukan ke atas, straight ke belakang dan turun ke telinga. Turun telinga ke bahu lah maksud saya, okey. Okey, turun maksudnya telinga tu cuba kena ke bahu macam tu. You akan tahu sendiri belah mana yang you rasa lebih sakit dan lebih lebih ringan. You kalau tahu kawasan tu dan cara tu yang lebih meringankan, you buat banyak kali. Buatlah 10-20 kali sehari pun tak apa. Setiap 1 jam buatlah 4-5 kali macam tu. Tapi tarik dulu. Okay? Tarik dagu ni ke dalam macam tu. Buat macam tu. Okay, buat macam tu. Lagi satu. Saya akan pergi ke dinding. You tengok macam tu. Pergi ke dinding betul-betul ke belakang straight. Semua paras tu. Kalau boleh kepala pun kena kat belakang macam tu. Okey, tapi tengok kat depan, jangan langut macam tu. Kalau boleh kena sikit. Lepas tu angkat tangan surrender macam tu, kena ke dinding. Lepas tu naik ke belakang ke atas. Belakang ke atas macam tu, boleh? Belakang ke atas. Okey, jari ni kalau boleh kena flat ke belakang, ke dinding. Boleh? Macam tu. Buat lebih kurang 4, 5, 10 kali. Lepas tu, you mula-mula rasa macam sakit sikit belakang. Kalau macam saya ni berumur ni memang rasa ketat lah. Berarti kalau lagi ketat kita merasakannya, berarti kita lah lama tak betulkan kita punya pergerakan ni. Sebab selalu banyak C-shape tu dah terbalik. Dia sepatutnya naik balik elok dan tulang kita ni sepatutnya C-shape, sepatutnya
dia orang panggil apa, C shape yang ke depan, bukan C shape yang ke belakang. Faham tak? Okay, you faham maksud saya. C shape ni dia masuk ke dalam macam tu, bukan melengkung naik macam bongkok. Jadi yang saya buat tu yang ke berapa dah tadi? Ketiga. Okay, so lagi satu, kalau saya tak ada towel lagi ni, you ambil towel, tuala, you letak kat belakang macam tu. Ni bayangkan towel, lepas tu you tarik dia ke depan, you lawan dia. Macam tu. Okay, bukan letak betul-betul atas ni, bawah ni. Bawah ni, jadi you nak macam ada tahan ni lah kan. Okay, tengok tu, kalau bayangkan yang hitam ni towel, so you tarik ke depan macam tu. Okay, tarik towel tu ke depan macam tu. Okay, nak stretch dia balik, buka dia balik. Okay, ramai orang duduk macam tengok TV. Macam mana you tengok TV kalau you duduk? Terutama sekali kalau kursi orang panggil lazy chair lah, kursi malas tu, yang tebal, yang ada cushion, boleh letak tangan, you duduk mesti duduk macam tu kan, tahu tak? Kan? Tengok TV. So kadang-kadang kita duduk macam tu, nampak macam mana position saya. So yang ni dia melengkung tanpa you sedar. Dan kalau kita duduk kat hotel ni, macam saya duduk kat hotel dah 2-3 malam ni, kita kadang-kadang mana ada kursi banyak sangat kan. So what you do, you letak 2-3 bantal kat belakang. So you belunjuk kaki you, lepas tu kepala you tengok TV ke, tengok iPad ke, tengok handphone ke, you slouch. Faham tak? Jadi you bongkok habis. Itu merupakan salah satu daripada kenapa ramai orang kena cervical spondylosis. So jangan nak tuduh pasal umur je. It's not true. Okay, number yang seterusnya adalah masa you duduk, biasalah kena hati-hati ya. So pastikan selalunya duduk. Kalau ada peringatan, siapa-siapa boleh ingatkan each other, kawan-kawan you kata, kau dah lama ni badan kau bongkok sangat ni kan, bengkok ke. Driving pun sama. Tahu driving kan, setengah orang sebab dia nak tunjuk dia terror, dia bubur tangan dia straight, dia drive, kaki dia melunjur jauh sangat. Itu menyebabkan bau dia lama kelamaan, kalau lebih daripada setengah jam ke dia bawa kereta macam tu, memang ni dah mula berat. Dia ada caranya, angle tu yang 45, 35 darjah tu kan, kaki tak berapa bengkok, tak berapa straight balik, yang tu yang betul. Dan make sure your back is straight up. Jadi you punya angle tempat duduk tu tak payah bengkok sampai ke belakang sangat. Dia mesti lebih kurang sesedap rasa tapi straight up. Boleh? Kalau tak ada sangat, cari bantal satu letak kat sini supaya tidak rasa tertekan sangat bahagian belakang you tu. Okay? Tidur saya dah cerita tadi. Pastikan you dapat bantal yang betul-betul sedap, tidak terasa sakit mana-mana bahagian leher. Okay? Siapa yang tidur sebelah mengiring, kanan, kita galakkan kanan kan, of course. Ataupun you pergi ke kiri ke, pastikan 2 bantal. Sebab apa? Mengiring memerlukan bantal yang tinggi sikit daripada kalau you tidur flat, terlentang ke atas. Okay? Kita digalakkan pergi ke kanan lah kan. So cuba letak 2 bantal yang sederhana saiz, biar sedap-sedap dia cover you punya leher tu. Cuma siapa yang nak makan ubat-ubat tu, pastikan cuba dulu secara natural, iaitu seperti yang paling popular, Mak Saleh pun tahu, dia orang selalu recommend, rata-rata di dunia dia menggunakan omega 3. Omega 3 adalah yang paling the best untuk mengurangkan sakit-sakit joint ataupun sakit-sakit urat ni. Is a very good anti-inflammatory dan anti-pain. Maksudnya analgesic, dia betul-betul one of the best. Okay? Omega 3 datangnya daripada ikan malangnya dahulu. Memang sekarang kita tak bagi lagi dah, dulu boleh lah. Maka sekarang nasib baik kita ada RX 369. Pernah dengar kan RX 369 Sacha Inchi Oil tu? Yang tu one of the best. Kebetulan saya mengeluarkan RX 369. You boleh minta daripada admin. Tapi kalau tak ada tu, you boleh ambil Boswellia. Pernah dengar Boswellia? Kalau pergi farmasi, minta curcumin. Tahu curcumin? Kunyit yang telah diekstrak, bukan kunyit yang raw tu. Okay? Lepas tu cayenne cream ada jual sekarang, yang cili merah yang diperbuat sampai jadi krim tu boleh. Lepas tu ada devil's claw. Ada orang ambil vitamin D3. Memang saya pun galakkan you ambil matahari, sebab itulah juga sebab terkenal
untuk mengurangkan masalah ada spur dan sebagainya ni. Dan of course siapa yang suka makan nanas, bagus, ada bromelain, dan ujung-ujung sekali tak lupa pada ginger. Jadi turmeric, ginger dan ambil dengan garlic sekali pun tak apalah. Tapi alhamdulillah malam ni kita dapat jawapan ada di omega 3 369 Sachainchi oil tu. Tolong jangan lupa. Yang lain kalau terpaksa operate, hati-hati sebelum you setuju nak operate. Pasal apa? You kena jumpa chiropractic dulu atau fisioterapis yang pakar dahulu, baru pergi fikir tentang nak operate. Sebab apa? 70% daripada operation tak memuaskan. Kalau kata tak berjaya nanti marah pula. Alright, so jangan cepat-cepat nak operate. Tulang-tulang pakai spine atau spinal cord ni jangan senang-senang nak buat skru semua. Okay? InsyaAllah. Cara bagi pemakanan kepada kita punya bahagian tulang-tulang ni, dia perlu juga makanan. Dia punya nutrient tu kena baik melalui hanyalah dengan pemakanan yang baik dan juga dengan pergerakan yang betul. Saya kata tadi, posture is the main problem. Dan juga kepada anda, saya mendoakan supaya sihat walafiat, sebab terlalu ramai orang sakit sekarang ni, Masya Allah. Saya tak sabar nak buka klinik saya sebab nak cuba sebaik mungkin dan tak mau terlambat kalau Tuhan benarkan, izinkan. Anda juga jangan lupa ambil suplemen-suplemen yang saya recommend yang terbaik seperti Sachainchi oil. Jangan lupa ambil coffee bomb yang the latest, is one of the best untuk jaga liver, jaga tenaga kita kan. Ada Gayo Coffee, ada Sachainchi oil, ada lauric acid VCO-nya. Yang penting sekali betulkan posture, buat exercise fisioterapi tu. Ya, tolong share dengan kawan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life, VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.